Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini saya akan bercerita tentang pengurusan rumpai dalam tanaman padi. Kalau ikutkan slide yang ada hari ini, saya combine dua tajuk sekali, uh, rumpai dan pengurusan perosak dan penyakit. No? Dengan masa ni saya ingat saya akan cerita tentang rumpai dahulu, no? Kita tengok apa dia kata rumpai tanaman padi, macam mana rupa dia, no? Okey. Kita tengok kan rumpai ni, rumpai ladang yang menanam padi, no? Tak kira di mana negeri mana ataupun negara mana, mereka akan mengalami masalah rumpai, no? Kita tengok ni gambar ni di India, no? Di India pun sama tu, sambau tu, no? Depa pun ada sambau, no? Padi angin, no? Padi angin pun dikira rumpai, no? Kita tengok maksud rumpai ni apa dia, no? Senang cerita dah. Maksud rumpai ni benda yang selain kita tanam. Contoh dia, kalau kita tabur padi, tumbuh durian, durian tu dianggap rumpai, no? Okey. Dalam tanaman padi di negara kita, kita ada 5 kaedah yang selalu peladang kita praktikkan lah, no? Kaedah yang pertama ni, tabur terus kering, no? Kaedah yang kedua ni, tabur terus basah, no? Kaedah ketiga, tabur terus dalam ayak, no? Hak ni pun duk tengah orang kata apa? Tengah boleh kata peladang kita duk buat lah ni lah, no? Lebih kurang dalam 70% peladang kita duk mengamalkan tabur terus dalam ayak, no? Kemudian kaedah tanam menggunakan jentanam. Kemudian kaedah kelima ni tanam manual, no? Guna kaedah manual lah, guna orang lah mencedung. Kalau ikut tabur terus dalam tabur terus kering ni, selalunya kebiasaannya padi yang kita tabur tu, benih padi tu kita tak rendam dulu, no? Maknanya tabur benih yang belum direndam, no? Benih yang belum bercambah. Bila kita nak tabur ni, selepas saja selesai payak yang pertama, no? Kalau kita petak tu tak sama, ada kubang-kubang, kita lepas bajak tu kita tutup dulu kubang-kubang ni dengan backbreaker, no? Guna traktor lah, tarik kambu kubang tu. Kemudian kita tabur benih. Kalau kita dah rata ni, lepas bajak pertama, terus tabur benih dan lakukan bajak yang kedua, no? Kita nak tutup balik benih tadi bagi dia bergaul dalam tanah tadi lah, no? Supaya kita kalau hujan sibak ni, tanah tadi dia akan membekalkan kelembapan dan nak bagi benih tadi bercambah lah, mudah bercambah lagi. Okey, bila kita nak buat kacang rumput ni, no? Kebiasaan dia untuk tabur tu kering, kita mula membuat kawalan rumpai selepas 30 hari, no? Tengok ingat, no? 30 hari selepas kita tabur benih tadi, ataupun sebelum 50 hari kita tabur, no? Kaedah ni kita bagi rumpai tu tumbuh dulu, no? Bagi dia tumbuh habis tu baru kita semut racun, no? Kebiasaan dia rumpai akan tumbuh dalam kaedah tabur tu kering ni. Yang paling banyak sekali dia akan tumbuh rumpai dan tirus, kategori sambau dah. Yang keduanya jenis rusiga. Rusiga ni jenis adik-beradik menerung, no? Termasuk janggut keli tadi, rusiga. Sekiranya benang tuan-tuan tu mengalami serangan padi angin yang amat serius, kalau dia nak buat juga tabur tu kering, dia kena guna padi CL, no? Guna racun on duty. Okey. Tapi racun duty tu dia kena naikkan dos dah. Kebiasaan dia pakai 2 paket per relung. Sekarang ni kalau dia buat kaedah ni, dia kena kurang-kurang dia pakai 3 ke 4 paket per relung racun on duty tu. Okey, kita tengok contoh racun yang tuan-tuan boleh pakai. Yang pertama ni 40K
campur dengan rumpai M, no? Rumpai M ni dia makan semua rumpai jenis daun tirui. 40K ni dia makan jenis daun lebak dan rusiga, no? Dia menerung. Contoh yang kedua, pasageran, no? Pasageran ni dia akan makan jenis daun lebak dan rusiga. Nomani M ni dia akan makan rumpai jenis daun tirui, no? Termasuk sebahagian daun lebak, no? Yang ketiga, contoh ketiga ni Nomani M campur dengan 220 ml untuk satu relung dan campur dengan kelinca atau alca atau rumpetek, no? Atau bahan yang sama dengan dia lah, pada kadar 400 ml serelung, no? Campuran ni dia akan kawal daun tirui dan daun lebak sekali, no? Yang keempat ni Nomani M, no? Boleh campur dengan basageran, no? Okey. Yang kelima Finoba. Basageran ni dia kena 500 ni lah. Ini silap typing. Okey. Finoba boleh juga campur dengan basageran 500 ml untuk solong tadi. Finoba 50 ml. Finoba ni 120 lah. 120%. Okey. Dengan 40K 400 ml solong. Saya bagi kadar untuk solong ni mudah lah. Kalau tuan-tuan guna drone, boleh bagi tahu dekat drone tu jumlah penggunaan solong. Dia akan kali ambil lah nanti ni. Kalau kata dengan orang, dia akan, kalau buat 2 pan, dia akan bahagi dengan 2 pula, no? Okey, kita pergi ke tabur turun basah. Okey, tabur turun basah ni boleh kata antara famous jugalah yang pelanan kita buat kawalan, no? Tabur basah ni kaedahnya yang paling glamour jugalah. Kalau kita lambat buat kawalan rumpai, masalah dia rumpai tu serius, no? Jadi dia ada racun dia, no? Racun dia dan waktu ketika yang paling sesuai lah, no? Okey, masa tabur kering, tabur basah ni kita tabur dalam keadaan air cap-cap lah, no? Tanah tu lembab, basah, no? Kawalan rumpai dia kita mula pada umur 15 hari lepas tabur hingga 15 hari, no? Just sebelum 15 hari lah, no? Untuk kesan terbaiknya kita kena masuk balik ayak ni selepas tersemur racun 2 ke 3 hari sebelum semburan. Kita kena masukkan air ayak balik dalam pita kita ni supaya tiada ruang rumpai yang baru akan tumbuh, dan kita akan matikan rumpai-rumpai yang separa mati gitu, no? Bagi terkenal melayak. Okey. Tempat yang bagi pelanan, tempat yang susah ayak, maknanya dia nak ambil ayak balik susah, dia wajib guna ni racun yang ada bahan pencambah, no? Contoh dia yang ada pencambah ni solito, satune, gamit, lespo. Itu dah racun yang ada bahan pencambah lah, racun pencambah tu, no? Kalau ikut kebanyakan rumpai yang akan tumbuh ni sama juga macam tabur kering tadi, yang paling banyak akan tumbuh ni selalunya jenis jenis daun tiru dan rusiga. Kalau kata bendang tadi kena ada serangan pada angin melebihi 70%, tuan-tuan kena guna benih CL lah, guna racun on duty dia. Okey. Ni adalah senarai gabungan racun yang tuan-tuan boleh pakai lah. Kalau kata untuk nombor 1 sampai 5 ni, ni tuan-tuan boleh pakai umur 5 ke 7 hari, no? Paling sesuai sekali, no? Tak perlu campur yang lain dah, no? Sampai 5 ni. Okey, no? Item yang 6 hingga ke 9 ni, ni untuk 10 hingga 15 hari. Yang ni kita biar dia tumbuh dululah. Tapi untuk 10 hingga 15 hari, tuan-tuan kena masuk ayat cepat-cepat. Kerana dia tak ada racun pencambah, no? Kita nak bagi rumput tadi dia
hak mana separuh mati kita akan tenggelam dia kan dalam air, no? Dan 10 hingga 15 hari. Okey, kadar ni saya bagi sama je untuk kadar serelung, no? Okey, kita tengok tabut terus dalam layak pula. Okey. Masuk tabut terus layak ni, masa kita peringkat kita melakukan putaran kedua dan badai tadi, ayak tadi haruslah sekata tak ada ruang yang timur tanah, no? Macam ni, kalau tengok dalam gambar ni, ayak sekata tak ada tempat-tempat timbul, no? Kedalaman air tu kalau ikut tu dia waktu tabung tu dalam mana 6 ke 8 inci tak ada masalah lah, no? Tapi pada hari yang ke 4 ke 5 tu tuan-tuan kena turunkan parah air tu daripada 6 inci ke 4 inci supaya kita nak kurangkan risiko benih tadi hanyut tepi lah, dan kita nak cepatkan proses padi tadi dia nak tangkap tanah tadi lah, dia pegang tanah. Okey, untuk terbaik lah tabung layak ni, tuan-tuan kena tus di atas darat ni, tus dia angkat benih tadi 2 malam atas darat lah, no? Terendam sehari malam. Contoh dia 1 hari bulan, kalau nak tabung lepas pagi, tuan-tuan redam sebelah petang. Senang ya. 1 bulan petang kita rendam, no? Okey. 2 hari bulan petang kita angkat. 3 hari bulan petang kita tak tabung lagi. 4 hari bulan pagi kita tabung. Jadi dia 1 hari setengah atas darat lah, no? 36 jam. Dan selepas kita tabung, hari yang ketiga tu kita akan periksa pencambahan dalam ayak lah. Cakuk tengok, kalau benih dia lurus, kita terus je takung ayak, cuma kita kenok saja. Kalau benih tadi purata dia banyak merekod, kita terpaksa lepas ayak bagi kering terus, kerana benih merekod ni dia kemungkinan ayak tu panas ataupun dia terlebih racun siput lah, no? Racun siput tu merekod ni dia persen dia nak tumbuh rendah dalam ayak, no? Kita terpaksa keringkan terus ayak dalam petak ni, no? Kita akan guna racun jenis tabung basah tadi, no? Terkira 5 ke 7 hari selepas kita kering ayak pun untuk kolam umpai, no? Okey, untuk racun yang kita boleh guna ni, kat sini saya senaraikan 5 jenis lah, no? 1 hingga 5 ni tuan-tuan boleh guna lah, no? Dia dua kaedah. Tuan-tuan kaedah nak go dengan baja boleh, ataupun sembul pancut-mancut macam racun siput lah, no? Kadar dia dekat sini, no? Contoh yang pertama ni, untuk go dengan baja ni, saya show go dengan baja sepatian, no? 3 beg baja sepatian untuk 1 rolong, 1 kilo rumput tok, basmin tadi 125 gram, separuh botol dah, dan minyak masak 1 kilo, no? Untuk 3 beg baja tadi, no? Kita go dulu dengan racun tadi dengan baja tadi agak rata dah, baru kita masuk minyak untuk lekatkan minyak kepada baja tadi, no? Racun dekat baja tadi, tujuan minyak ni dia nak lekatkan racun kepada baja. Kita guna baja tadi sebagai pembawa racun untuk ke seluruh petak kita ni, ya. Kadang-kadang orang tanya guna urea boleh tak? Boleh. Tapi urea ni dengan 1 beg kita nak ratakan semua petak tu susah sikit. Dia 1 beg. Kalau kita guna sebatian ni, 3 beg ni dah memang senang kita nak bajet lah, no? Lagi satu, dalam bajet sebatian ni dia ada unsur yang lengkap untuk tumbuhan pokok, untuk akar ada, daun-daun, untuk batang ada. Kalau urea tadi hanya untuk bagi daun hijau saja, no? Okey. Tapi tanam menggunakan tanam, no? Tanam menggunakan tanam ni kaedah racun dia sama dengan lebih kurang macam kita tabung terus basah tadi, no? Okey.
hasil terbaik ni kita kena takung balik lah ayak selepas kita tanam tadi lah. Selepas kita semut racun 3 hingga 4 hari lepas kita semut racun tadi, kita takungkan ayak balik lah. Kalau kita sama je, kalau tak ayak susah nak masuk balik tu, kita kena semut awal racun tadi. Contohnya 0 hingga 4 hari tadi, tuan-tuan boleh semut racun pracambah saja. Contoh je Sopit, Agino, Soting. Tiga jenis racun ni adalah bahan yang sama lah. Patilako bahan dia tu. Dia untuk bunuh rumpai peringkat pracambah. No? Biasa 0 hingga 4 hari ni rumpai tak tumbuh lagi lah. Dia dalam peringkat dia nak cambah tu. Jadi kita guna racun ni racun pracambah. Okey, contoh yang ketiga ni. Yang pertama ni tuan-tuan boleh semut 5 hari sebelum kita nak tanam dia. Masa kita takung, lepas kita tarik badai, kita takung ayak tu, no? Kita semut racun pracambah juga, kita takung ayak dalam 5 hari, no? Cukup 5 hari kita keringkan ayak, kita tanam terus. Boleh juga cara tu, no? Atau yang kedua tu tuan-tuan boleh semut selepas tanam. Selesai tanam ya, jangan tunggu dah. Terus semut racun pracambah, no? Ini saya dah bagi dah kandang dia 300 ml untuk serolong lah. Yang ketiga ni 7 hingga 10 hari ni selepas tuan-tuan tanam, ni tuan-tuan kena cari racun yang boleh kawal yang dah tumbuh dan tak tumbuh lagi lah, no? Contoh dia stem 500 gram tambah dengan Sopit atau Agino tadi 300 ml untuk serolong lah, no? Tuan-tuan bercampur dua ni, no? Dia kena campur dah dengan racun proponen supaya yang dah tumbuh. Biasaan 7 hingga 10 hari ni rumpai tu peringkat percambahan dia 2 helai daun, no? Okey, contoh yang 4 hingga 10 ni, yang ni tuan-tuan boleh guna jugalah, no? Macam 4 hingga 7 ni dalam racun ni dah ada racun pracambah dah siap-siap tu, no? Macam satu ni dia ada proponen, dia kahwin dengan racun pracambah jenis Cebengkap, kata tak saya lah, no? Macam Solito pun sama, dia ada siap-siap dah untuk rumpai yang dah cambah dah, no? Macam item nombor 8 ni, 8 sampai 8 ni masih kita guna juga, kita combine dengan racun pracambah juga lah. Macam nombor 10 ni tuan-tuan kena masuk ayak cepat. Dalam ni dia tak ada racun pracambah, no? Contoh tu kita guna loyan, kita kahwin dengan Admi ataupun Nomani lah, no? Ini untuk kawalan menyuruh juga, no? Tapi hak 10 kadar untuk 10 nombor 10 ni tuan-tuan kena masuk ayak cepat, no? Kerana dia tak ada racun pracambah dalam tu. Okey, yang terakhir. Okey, kaedah mencedung atau tanam manual lah. Yang ni sama juga, racun ni kita boleh guna sama dengan kaedah kita tabur terus dalam ayak. Kita boleh gaul ataupun kita boleh semut dengan semut pancut-pancut, no? Macam racun siput tu. Ni sama lah. Racun dia kita nak guna macam kita tabur terus dalam ayak, no? Untuk tabur terus dalam ayak ni, pada ayak ni masa kita tanam tu jangan beri kering dah, no? Sampai umur 7 hari. 7 hari kita dah boleh mula buat kawalan rumpai, no? Macam tabur layak 15 hari, dia 7 hari dah boleh buat kawalan rumpai dah, no? Mudah saja. Tuan-tuan boleh ikut panduan ni yang saya dah bagi, no? Dulu ni minyak kita guna minyak diesel, tapi ada pelanggan dia komplain kata busuk kan. Kita tukar kepada minyak masak, no? Tujuan minyak masak ni dia nak melekatkan baja sebahagian dengan racun tadi, no? Okey, kita tengok seterusnya kita tengok contoh. Ini adalah contoh ladang yang tabur terus layak, no? Ini dia guna rumput tok dengan basmin, no? Masa tu dia guna basmin 100 gram untuk
Kemudian dulu dia guna diesel lah, tapi sekarang ni kita tak pakai diesel lah, kita guna minyak masak. Inilah hasil dia. Padi dia ni umur 40 hari padi dia ni. Selepas kita buat kalung rumpai ni, pastikan ayak ni mestilah bertakung, tak kering dah. Tak kering nampak tanah tadi, tak kering selama 1 minggu. Nak menjadi kesan macam ni, tuan-tuan takung ayak, rupanya 1 minggu. 7 hari. Ni dah contoh tabuk turun layak lah. Dia guna rumput tok dengan basmin hari tu. Yang ni dia guna stem 500 gram dia kahwin dengan Agino 300 ml Agino untuk satu relung lah. Dia semut pada umur 7 hari. Dulu petak ni hadapi masalah sambau dan pada angin dia lebih kurang dalam 60% serangan pada angin. Jadi bila kita guna perakit awal ni, kita boleh kurangkan pada angin dan kita boleh kawal umpai tu dengan sempurna lah. Ni adalah contoh dah dia guna pada umur 7 hari. Kalau kita semua awal ni, umpai tadi dia rengkat 2 helai daun, dia mudah mati lah. Yang ni peladang kita di hutan kampung lah. Hutan kampung dia buat benih. Duk ni selalu dia duk tanam dengan kali ni dia tanam dengan orang manual. Jadi dia ikut panduan kita ni 7 hari. Dia gaul racun tadi dengan baja sebatian lah. Dia pakai rumput tok 1 kilo, dia pakai ni dia pakai alimin, Yang ni dia pakai alimin sama jadi 1 gram, dia jangan kurang daripada 1 gram serelung alimin atau basmin tadi lah. Kalau tuan-tuan nak pakai sindet dia kena pakai 200 gram, serelung. Ni dia pakai minyak masak, minyak masak 700 ml hingga 1 kilo lah, untuk 3 biak baja tadi. Sama juga lepas tabuk baja ataupun semut racun tadi, ayak mesti dah bertakung sungguhnya 1 minggu. 1 minggu selepas kita tabuk baja ataupun semut racun tu. Tuan-tuan boleh tengok kesan dah. Maksudnya padi dia dah dekat-dekat 40 hari, 35 hari dah. Tuan-tuan boleh tengok bersih. Kalau dia boleh ikut panduan tu dengan betul, tuan-tuan akan dapat hasil macam ni lah. Okey. Okey. Hari ni saya akan cerita bab umpai dulu. Untuk penyakit dan perosak ni kita akan bertemu pada hari lain pula. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.